Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan review sebuah lagi kereta elektrik sepenuhnya. Dan di sebelah abang ini, mungkin ada di antara korang yang tak pernah lihat kereta ini sebelum ini. Mungkin ada juga yang tak tahu je nama ini. Jangan risau, hari ini kita akan buat review penuh sebuah kereta elektrik sepenuhnya yang diberi nama MG ZS EV. So, macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ini, masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk tekan loceng. So, tunggu apa lagi? Let's go! Macam abang katakan tadi tu, mungkin ada di antara korang yang tidak pernah melihat brand ini sebelum ni. Malahan ada yang tahu, apatah lagi mungkin ada juga yang tak pernah lihat kereta ini berada dekat on the road di Malaysia. Sebenarnya untuk brand MG bukanlah satu brand yang baru. Brand MG ni adalah satu brand yang agak lama dekat dunia, dan bagi maklumat anda, sebenarnya MG ni adalah satu brand British otomotif di mana dia dilahirkan di UK, diasalkan di UK, dan tetapi sekarang ni telah bertukar tangan dan telah dimiliki oleh salah satu syarikat gergasi otomotif dekat China yang dinamakan sebagai SAIC ataupun Shanghai Automotive Industry Corporation. Dan untuk SAIC ni bukan satu company yang biasa-biasa. Dia adalah salah satu company yang sangat-sangat besar. Last year saja dia dah jual, dia dah production more than 5.2 million car daripada untuk tahun lepas. Okey, itu kita tolak ke tepi. Tetapi kita nak bagi tumpuan sepenuhnya untuk kereta di sebelah abang ni. Macam abang katakan, ini adalah sebuah kereta kereta elektrik, di mana untuk kereta MG ni dia dibawa masuk di Malaysia, dibawa masuk oleh Jimat Group. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih buat Jimat Group sebab sudi invite kita untuk review kereta ini. Bagi aku satu kereta yang agak rare buat masa ini, especially dekat market Malaysia yang mungkin tak banyak, mungkin sekarang ni on the road mungkin less than 5 unit untuk model EV begini. Dan untuk model kita nak review ini, yang ini adalah model versi Trophy, di mana untuk MG ZS ni dia ada 3 varian tau. Dia ada versi SE, dia ada Trophy SE plus dengan satu lagi Trophy Connect. Tetapi untuk yang ni kita ambil yang medium spec lah. Okey, so first kita tengok dari segi exterior. Secara ringkasnya exterior kita dapat lihat ini memang kereta EV lah. Kereta EV adalah antara kereta yang kita senang nak cam. Tetapi untuk sesetengah kereta, contohnya macam kereta Kia EV6, kita tak nampak tahu itu adalah kereta, kata sebuah kereta elektrik. Tetapi biasanya kalau kereta EV kita boleh lihat kat sini lah. Dari segi design, didominasikan oleh logo MG agak besar bahagian sini. So grill dia sangat-sangat mendata kat sini bahagian depan. Dan untuk bahagian lampu, bagi saya dia tak adalah terlalu power sangat. Sebaliknya bagi saya boleh diterima untuk design. Dan termasuklah untuk bahagian bawah, dia datangkan dengan bumper. This one is also radar sensor juga. Selain daripada dia ada kamera juga, yang ni pun ada radar sensor juga. Yang ni more kepada ADAS sistem lah. Dan dari segi keseluruhan design hadapan, bagi saya dia tidaklah satu wow, dia tidak memberi satu wow factor. Tetapi untuk design begini, yes, kita boleh terima. Kiranya tak terlalu cantik sangat, tak terlalu buruk sangat. Dia dalam kategori yang agak pertengahan bagi saya. Itu personally untuk pandangan saya lah. Dan untuk bahagian tepi, rim kita tengok rim bersaiz 17 inci. Bagi aku rim macam ni, sejujurnya aku tak boleh terima lah. Untuk rim macam ni lah. Itu pandangan aku. Tapi kalau kau nak beli, kau tukar rim lah. So untuk bahagian side mirror, itu saya tak nak cerita. Dan untuk bahagian tepi, sebenarnya yang ni kita nampakkan untuk keempat-keempat pintu, dia didatangkan dengan kemasan chrome lah untuk semua pemegang pintu. Dan termasuklah untuk yang ni pun juga dia ada roof rail. Dan roof rail dia berwarna silver colour. Berlainan untuk bahagian belakang. Bahagian belakang bagi aku lebih atraktif berbanding daripada bahagian depan. Untuk yang ini kita nampak, okeylah, dia ada satu wow factor dekat bahagian belakang. Nampakkan dia nampak satu sadar dia dekat bahagian belakang. Dan bagi anda yang tak tahu, sebenarnya untuk MG ZS ni dia adalah sebuah model subcompact crossover tau. So in terms of the design belakang, macam aku cakapkan, dia ada sadar sikit. Di mana kalau kita nampakkan untuk bahagian atas ni, it's a light normal lah. Okay, it's a lighting LED light. dengan ZS EV kat sini. Satu lagi kita nampak dia ada EV lah. Dan untuk bahagian bawah ni dia ada design shake yang agak menarik bagi aku. Yang ni nampakkan dia menjadi lebih sporty, especially dari segi
kemasan yang bahagian belakang yang ini mungkin bagi forklift belakang dan juga untuk design curve pada bahagian bawah tu. Combination antara warna hitam dan juga body colour menimbulkan orang katakan punggung ataupun bahagian belakang kereta yang ini. Dan seterusnya, untuk yang ni, untuk buka bonet, dia perlu buka macam ni. Dan kalau kita cakap buka macam ni, biasanya datangkan dengan kereta mana? Yes, kereta Volkswagen. Kereta Volkswagen, mana-mana kereta Volkswagen, nak buka boot, memang kena tekan yang ni, keluarkan. Sebab apa? Dia sama seperti model Volkswagen. Bagi anda semua, sebenarnya di China, bagi sesuatu brand otomotif untuk masuk ke China, dia perlu collaborate, bekerjasama dengan salah satu company yang memang berada di China. Dan untuk SAIC, dia memang work sekali dengan Volkswagen. So that's why lah, ada beberapa komponen yang kau lihat pada kereta ni yang turut dipakai oleh kereta Volkswagen. Kiranya rebadge yang halal. Rebadge halal. So untuk bahagian boot belakang agak besar. So kalau kita buka kat sini, kita ada space 460 liter. Bagi saya, it's not bad untuk kereta macam ni. Dan bagi saya juga, agak besar. Next, concern orang katakan, berapa pula full charge boleh pergi? Kereta ni berapa jauh boleh pergi? Kalau nak charge berapa lama bang? Saya tak ada masa bang. Saya bisnes besar-besar. Takkan saya nak tunggu? Okey, macam ni. First, untuk MG, tempat charging port dia berada pada depan. So, yang ini gunakan charger type 2. So, kalau nampak kat sini, atas adalah bahagian AC, bawah adalah bahagian DC. Senang kata, AC slow charging, DC fast charging. So, untuk yang ni, saya didatangkan dengan kapasiti bateri 49 kW dengan 177 PS, 280 Nm torque dan untuk top speed atas kertas dia boleh pergi 175 km sejam. Dan of course, full charging, berapa jauh boleh pergi? Ini antara concern ramai lah. So, untuk kilowatt 49 kilowatt bateri, dia boleh pergi full charge 320 km. Okay, so next question adalah, berapa lama pula kalau aku nak charge? Okey lah. Macam aku cakap kan, kita ada AC, kita ada DC. Okey, AC ni biasanya kadang-kadang kita pergi kat bawah, kita pergi kat luar, ada yang ada datang AC, ada yang sekali dengan datangan DC. So, depend pada mana. Tapi anda kata kalau AC, kita ambil perkara yang paling normal lah. Kalau dekat rumah, kita akan charge pakai wall box. Wall box tu kebiasaannya adalah AC lah. So, untuk yang ni dia boleh terima 7.4 kW. Anda kata kalau wall box kau boleh pergi sampai 22 kW, maksimum dia boleh terima 7.4 saja. Dia takkan pergi sampai 22. So itu adalah maksimum AC yang dia boleh terima. So untuk yang ni, kalau untuk zero sampai full charge, dia akan ambil masa lebih kurang 8 jam. Okey, aku tahu respon korang, 8 jam. Lama gila bang. That's why aku cakap the best charging station untuk kereta adalah dekat rumah. Konsep macam handphone, bateri habis, charge, besok bangun tidur, dah penuh. Kita jalan macam biasa. Okey, so itu adalah AC. Untuk DC pula. Untuk DC yang ini sebenarnya untuk 0 until 80%, kalau kita pergi kat mana-mana punya charging station yang memiliki 100 kW, dia akan ambil masa lebih kurang 36 minit. Bagi aku, okey lah. Sambil-sambil kau charge, kau pergi toilet, kau pergi lepak, kau minum kopi, kau pergi orang katakan relax-relax, cicit-cicit kejap, keluar-keluar, dah 80%. Dan of course, untuk salah satu tip macam mana kita nak make sure kita punya orang katakan bateri ni panjang umur sikit, dicadangkan untuk korang berada, kapasiti bateri itu berada antara 20 sampai 80%. That's why kadang-kadang orang tak charge penuh. Melainkan kalau kau plan hari ni aku nak pergi jalan jauh, so aku perlu full charge. Tapi kalau kau tak ada plan pergi jauh, make sure kekalkan antara 20 ke 80 is lebih bagus dan lebih boleh orang katakan lebih boleh panjangkan lagi umur lah untuk bateri kereta korang. Untuk dalam, aku ada satu pandangan berbeza pula. Luar aku cakap biasa-biasa je depan kan. Tapi dalam aku cakap, oh wow, not bad. Sebab in term of the quality dia memang, dahsyat babe. Dia datangkan dengan banyak soft touch, especially dekat bahagian dashboard. Kita nampak soft touch. Even sini, soft. Tepi pintu, yang ni hard, yang ni soft. A lot of the soft touch yang kita dapat lihat. Dan juga material yang digunakan bagi aku, sangat-sangat berkualiti, babe. That's why aku cakap, jangan pandang rendah dengan China brand. Sekarang benda China brand dah lain, babe. Walaupun kereta ni dibuat masuk oleh UK, tetapi dibuat di China, dihantar ke UK, UK hantar ke sini. Sebab untuk kereta Recon, kita cuma boleh buat masuk daripada UK dan juga Japan lah. So, bagi aku, untuk dia punya kualiti memang superb, babe.
Termasuk dengan macam nampak ala-ala carbon fiber kan, tapi sebenarnya adalah jenis soft touch dengan jahitan benang merah. Sama juga seat, kombinasi seat ni sama juga dengan area bahagian dashboard ni, lebih kurang macam sama juga. Termasuklah bahagian tengah ni pun armrest yang agak-agak besar bagi aku. Bahagian tengah yang ni ada sistem infotainment 10.1 inci dengan ada Apple CarPlay, Android Auto. Dekat sini juga yang kita boleh adjust, kita boleh tengok berapakah range bateri, berapa kilometer yang kita boleh pergi lagi. Lepas tu termasuklah ada kamera 360 kat sini. Cuma kamera 360 ni aku tak begitu satisfied lah. Bagi aku buruk lah dia punya 360. Bukan buruk, kabur. Kabur. Lebih kurang macam S50 punya 360 punya lah. Bagi aku, tak tahu, aku tak boleh terima lah. Satunya masih lagi didemonstrasikan oleh butang-butang. Walaupun kita boleh adjust aircon, everything dekat screen, pada masa sama juga kita diberi butang untuk kita tekan juga. At least masa drive kita tak menggagau lah. Untuk yang ni, charging station, charging port bahagian depan dia ada satu Type A, satu Type C. Bahagian belakang ada dua Type C. Bahagian belakang pun ada aircon juga. Daripada tu, ada wireless charging. Dekat sini juga kita ada mode pemanduan. Mode pemanduan nanti aku cerita masa driving experience. Untuk gear, unik sikit. Dia guna yang jenis putar. Nak pergi ke R, N, D, P, semua tekan bahagian sini juga. Ada electric parking brake, okey. Yang ni termasuk juga ada auto hold. Steering pun bagi aku agak-agak kemas. Steering pun bukan macam lah. Memang diambil daripada model Volkswagen juga. Seterusnya untuk yang ni ada juga sunroof yang sangat-sangat besar. Okey, bagi aku sunroof ni memang daripada depan sampailah ke bahagian belakang. Dan satu lagi untuk yang ni juga MG dia ada satu app tau. Dinamakan sebagai iSmart User App. iSmart User App ni dia boleh check untuk kau boleh check kereta kau dekat mana. Kau boleh hidupkan kereta ni, boleh hidupkan aircon. At least kalau tengah-tengah panas kau masuk kereta kau dah sejuk. Dan macam-macam lagi lah. Dia sama juga macam Tesla Super App. Lebih kurang macam tu. Yang ni pun dia ada app dia tersendirilah. Dan untuk bahagian belakang, aku ada cuma satu masalahnya. Bukan masalah lah. Bagi aku, belakang sangat-sangat luas. Walaupun kedudukan seat asal macam ni, aku masuk belakang pun okey lagi. Tetapi satu masalah lah dekat dari segi sitting position. Kaki aku menjengkel sikit. Kiranya kaki aku punya lutut ni tak rapat dengan seat sebab oleh seat yang agak meninggi. Bukan seat lah, lantai agak tinggi sebab bateri berada kat bawah kan. So overall bagi aku okey, dan aku sangat-sangat suka pada bahagian dalam ni. Dan in term of pemanduan, tidak ada apa yang aku boleh katakan. It's like you drive a normal car, cuma the different adalah tak ada bunyi dan kurang feel. Maksud aku kurang feel adalah apabila kalau kau buat ICE car, kereta petrol biasa, kau ada dengar lah sama ada bunyi engine, ataupun kalau kau pasang bunyi pipe exhaust batang besi pipe, kau dengar lah bunyi dia kan. Tapi yang ni memang tak lah. So memang senyap gila. Kau tengok. Dan in term of the power, kau nak dipergi, kita cuba sikit mode Eco mode. Okey, Eco mode dia lagi slow and steady. Maksudnya kalau aku tekan 1, 2, 3, dia pergi, tapi dia tak secara gelojoh. Tapi sebaliknya, kalau aku pergi mode normal mode, okey, dia pergi macam biasa. Kalau aku pergi sport mode, dia lagi gelojoh tengok Oh, gila babe. Macam ni bawa kereta EV kan. 170. Oops, maafkan saya. Tapi yang ini dia dah pasang kan all the safety. So actually aku tak payah pegang steering pun. Kau tengok Nampak? Aku tak payah pegang steering pun. Tapi dia gelong sikit lah. Dia bukannya duduk tengah. Dia bawa kau ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Lebih kurang macam tu. Dan berbalik kepada kereta EV macam kau cakap, kereta EV tidak sesuai digunakan oleh semua orang. This is not your first car. This must your second car, third car. Sebab kau perlu merancang. Setiap video yang aku buat kereta pasal EV, kita kena merancang. Hari ni aku nak ke mana? Hari ni aku nak ada meeting dekat Bangi. Lepas tu aku kena pergi Kajang makan steak. Lepas tu aku ada appointment dekat KL. Okey, hari ni punya travel, aku akan travel sekitar Klang Valley. Okey, aku buat kereta EV lah. Sesuai, sangat-sangat sesuai. Tetapi kalau hari ni tiba-tiba kau katakan, okey, petang ni saya kena pergi ke Terengganu lah. Saya ada event kat situ. Lepas tu saya ada member ajak minum air juice kat situ. Okey, kalau macam tu kau tak sesuai. So that's why lah kau kena tahu hari tu kau pergi mana, barulah kau tahu kereta mana kau nak bawa. Itulah lebih planning. Dan the beauty of electric car adalah kita charge
Dan of course, ada yang katakan charging lebih mahal berbanding daripada isi minyak. Betul lah, kalau kau charge kat luar memang lagi mahal. Kalau kau charge kat rumah, sebenarnya lagi murah. Okay? So berbalik kepada MG ZS ini, aku tak ada masalah. In term of stability, dia memang stabil. Melainkan dia punya ada sistem yang aku agak annoying sikit. Tapi benda tu boleh ditutup tak salah aku. So bagi aku tak ada isu. In term of power, ada. Even daripada eco mode sekalipun, ada power juga. Nampak ni? Ada power juga. Kita pergi kepada normal. So bagi aku tak ada masalah. Driving, okey. Persoalannya, berapa pula harga kereta ni? Siapa pula yang akan beli? Adakah orang akan beli? Yang ini, kita buat conclusion sikit. Aku akan nyatakan siapakah orang yang sesuai untuk beli kereta ni dan berapa pula harga untuk kereta ini. Last shot! Oh, tinggal 75 km, babe. But last but not least, berapa pula harga untuk MG ZS EV ini? So, harga dia adalah RM235,000. Dan yes, kalau aku sebut RM235,000, ada yang katakan agak tinggi harga. Sebab kalau kita nak comparekan dengan pesaing yang lain, contohnya macam Hyundai Kona, contohnya macam Ioniq. So, dengan kapasiti bateri yang lebih besar, dengan kilometer yang lebih besar dan pada masa sama juga harga yang lebih murah ataupun lebih kurang sama, of course yang itu adalah lebih berbaloi lah. Dan kalau kau bertanya pada aku, macam ni lah, simple lah. Mungkin ada setengah orang yang memang dia ada duit, tetapi pada masa sama juga dia tak nak sama macam orang lain. Dan dia nak satukan keunikan. Ini adalah kereta yang boleh memberikan keunikan untuk kau. Kan? Sebab kalau kau ambil Ioniq 5, kalau kau ambil Kona, mungkin dah banyak dekat on the road kat Malaysia. Tapi kalau kau ambil MG, unik. Tak ramai orang pakai. Mungkin less than 10 unit kat Malaysia. Mungkin less than 5 unit kat Malaysia. Yang ini unik. So kalau kau nak satu kelainan, yes, yang ini sesuai. Dan apabila kalau bercerita pasal harga, kita ada beberapa option yang lain lah. Dan dari segi warranty, kereta ni datangkan dengan 4 tahun warranty. Yang ni adalah cover by Apex warranty lah. Yang ini by diorang punya warranty 4 tahun. Termasuklah dengan bateri juga. Diorang bagi warranty selama 4 tahun juga. Okay? So aku harap video ini telah menjawab segala persoalan anda. At least kau dah tahu kita ada satu lagi option yang lain untuk kategori EV, iaitu brand MG. So, next kita akan tengok lebih banyak lagi kereta EV akan masuk Malaysia. Termasuk kalau kita tengok daripada China, Aura Cat dah ada dekat China lah, under GWM. So, next kabarnya BYD akan masuk Malaysia. Dia akan dibawa masuk under Standard V. So, next kita akan nampak lagi a lot of the EV car akan masuk ke Malaysia. Dan nak tak nak, kita perlu terima kehadiran EV car yang bakal menggantikan kereta-kereta petrol, kereta-kereta diesel pada masa akan datang. Okay? So, sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasalah, nak kita review kereta EV yang lain. Dan kita harap juga kita dapat review kereta EV yang lebih mampu milik, mungkin around 100 plus yang bagi korang yang mungkin nak guna EV. Kita harap kita akan dapat review next time lah. So, kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, subscribe video kita. Dan jangan lupa juga untuk follow segala channel kita ada. Bye-bye semua. Assalamualaikum.